Menarik petang ini, Ketua Pengarah JCOM hantar surat letak jawatan berkuat kuasa 15 Disember. Tiada individu bergelar Datuk Botak dekati ahli Parlimen PAS. BN sedia berdepan calon parti lawan PRK Kemaman. Calon PAS PRK Kemaman bakal diketahui malam ini. Tiong King Sing, bidas Khairi Jamaluddin berhubung kegagalan RUU Generasi Penamat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang Khamis, 16 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dilaporkan telah menghantar surat peletakan bagi jawatan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti berkuat kuasa pada 15 Disember ini. Menurut sumber, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim belum melihat surat tersebut disebabkan beliau masih berada di luar negara. Muhammad Agus sekarang sedang menghabiskan cuti sehingga tamat tempoh perkhidmatan mengikut tarikh tersebut. Sebelum ini, jabatan itu dipertikaikan kerana gagal memainkan peranan dalam melaksanakan tugas dengan berkesan, terutamanya berkaitan insentif kerajaan kepada rakyat. Ini kerana banyak manfaat dan insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu rakyat, tetapi mereka tidak mendapat sebarang maklumat mengenainya. Justru ada pihak yang berpendapat supaya pengarah JCOM ditukarkan atau terus membubarkan jabatan tersebut. Dalam pada itu, media portal juga sedang mendapatkan maklum balas Muhammad Agus berhubung perkara tersebut. PAS sahkan tiada individu yang dikenali sebagai Abang Botak mendekati ahli parlimen supaya beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengulas jika ada individu tertentu mendekati wakil rakyat parti itu untuk tujuan berkenaan. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa Datuk Botak yang sebelum ini dikatakan menjadi dalang meraih sokongan ahli parlimen parti itu turut menawarkan habuan kepada wakil rakyat PAS bagi tujuan sama. Dalam pada itu, Fadli berkata kerajaan seharusnya menolak sokongan 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PN jika benar-benar berpegang kepada prinsip. Beliau turut berharap semua ahli parlimen terbabit iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jeli menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, parti itu bersedia berdepan dengan sesiapa sahaja yang dicalonkan parti lawan pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman, Terengganu. Katanya ia bersedia hadapi sesiapa sahaja, sama ada bekas pemimpin daripada parti yang mengkhianati atau daripada parti asal yang telah dibatalkan kemenangannya. Beliau berkata demikian ketika ditanya reaksi BN sekiranya PAS menampilkan bekas pemimpin UMNO sebagai calon pada PRK Parlimen Kemaman, memandangkan bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa juga pernah disebut-sebut sebagai antara nama dicadangkan bagi pilihan raya kecil itu. Difahamkan PAS setakat ini masih belum mengumumkan calon mereka, namun beberapa nama yang dikatakan berada dalam senarai pendek ialah Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan pemenang kerusi parlimen itu pada PRU 15, Cik alias Cik Hamid, sebelum kemenangannya dibatalkan. Manakala BN mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, General B. Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai calon gabungan itu pada PRK tersebut. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan Cik Alias dengan SPR telah menetapkan hari pengundian berlangsung pada 2 Disember, manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal ialah masing-masing pada 18 dan 28 November ini. Pada PRU 15, calon BN Datuk Seri Ahmad Said
tewas kepada Cik Alias dengan majoriti 27,179 undi sekaligus menyaksikan PAS mendominasi kesemua 14 kerusi parlimen di negeri berkenaan. Persoalan mengenai calon yang akan dipertaruhkan PAS dan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya kecil PRK Kemaman bakal diumumkan tidak lama lagi. Ia akan terjawab malam ini menerusi program ceramah perdana dan pengisytiharan calon PAS PRK P040 Parlimen Kemaman yang dijadualkan diadakan di Cukai Kemaman. Terdahulu antara calon yang dikaitkan ialah Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, di mana nama beliau dikatakan berada dalam senarai calon yang dipilih. Bagaimanapun sehingga kini tiada sebarang kepastian atau bayangan kukuh yang diberikan bahawa pemimpin nombor 1 Terengganu itu dipilih sebagai calon sekaligus bakal mengangkat beliau ke parlimen sekiranya kemenangan berpihak kepada PN. Namun sehari dua ini, nama naib yang dipertua PAS kawasan Kemaman, Hazri Jusof atau lebih mesra dengan gelaran Ustaz Hazri, diperkatakan ramai sebagai calon yang dipilih PAS untuk bertanding dalam PRK itu. Menurut sumber dalaman PAS, Hazri yang juga pengarah Majlis Tindakan Dewan Undangan Negeri Don Kijal antara tulang belakang PAS di parlimen itu yang digemari ramai kerana sering turun padang dan tidak jemu menyelami permasalahan rakyat. Selain Hazri, terdapat juga desas-desus bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai merangkap timbalan yang dipertua PAS Kemaman iaitu Hanafi Ahmad termasuk dalam senarai calon. Sebelum ini turut dikaitkan sebagai calon ialah nama-nama besar dalam politik negara iaitu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pengerusi Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa. PRK Parlimen Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada 26 September lalu. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Tiong King Sing membidas kritikan Khairi Jamaluddin terhadap rang Undang-Undang Generasi Penamat GEG. Tiong berkata GEG yang dibentangkan oleh Khairi pada Julai 2022 dianggap tidak berperlembagaan dan tidak boleh dikuatkuasakan. Tiong menyatakan Kementerian Kesihatan belum menyatakan pendirian serupa terhadap rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok untuk Kesihatan Awam 2023 atau GEG. Beliau mengkritik rancangan undang-undang tersebut sebagai tergesa-gesa dan berpotensi mengandungi kelemahan yang boleh menimbulkan masalah jika diluluskan. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan itu menyoroti keperluan untuk pertimbangkan teliti dalam pembentukan undang-undang dan mengingatkan bahawa pelaksanaan yang tergesa-gesa boleh menyebabkan kritikan besar-besaran dari masyarakat. Yang berkata jika terdapat kegagalan atau kritikan meluas, semua pihak perlu bertanggungjawab, bukan hanya Menteri Kesihatan. Beliau mempersoalkan sumbangan Khairi kepada sistem kesihatan negara dan menegaskan bahawa jika Khairi tidak memberikan sumbangan yang signifikan, beliau seharusnya tidak menyalahkan pihak lain atas kegagalan RUU GEG diluluskan. Yang juga merujuk kepada permintaan bukti Khairi di Parlimen tentang kumpulan B40 sebagai majoriti yang terjejas oleh penyakit berkaitan rokok. Yang menganggap RUU GEG terlalu menghukum dan mengesyorkan pendekatan pendidikan dan kesedaran sebagai cara terbaik untuk mengurangkan amalan merokok berbanding hukuman ketat. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.